Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar cerpen Kaduk, Ayam dan Raja. Okey, tapi kalau kamu masih pernah dengar dulu pada zaman dahulu ada diceritakan tentang kisah Pak Kaduk. Yang mana Pak Kaduk ni dia suka sambung ayam. Okey, sambung ayam, dan pada satu hari Raja nampak kehebatan ayamnya dan Raja nak tukar ayam Raja dengan ayam Pak Kaduk. Okey, kemudian dia buat pertandingan, siapa yang menang dapat hadiah lah, yang kalah akan gadai tanah, contoh macam itulah. Okey, dan akhirnya apa yang terjadi? Ayam yang ditukar, ayam Raja menang. Padahal pada asalnya ayam itu ialah ayam Pak Kaduk. Jadi setelah bertukar, akhirnya ayam Raja menang dan Pak Kaduk tergadai tanah. Ini cerita pada zaman dahulu, tetapi untuk cerpen hari ini ialah cerpen zaman moden, iaitu cucu kepada menceritakan tentang cucu kepada Pak Kaduk yang bernama Hakim. Okey, cerpen ini telah dihasilkan oleh Zurina Hassan. Ini gambar dia lah, Zurina Hassan. Okey, cerpen Kaduk, Ayam dan Raja ini mengisahkan tentang kesungguhan perjuangan cucu Kaduk iaitu Hakim yang berusaha nak dapatkan tanah milik arwah datuknya yang diambil oleh Raja. Raja dulu kan tukar ayam kan, tapi akhirnya ayam Raja menang. Sedangkan pada asalnya itu adalah ayam Pak Kaduk. Jadi apa yang terjadi? Tanah Kaduk tergadai dan Hakim ni dia berusaha nak dapatkan kembali tanah keluarganya. Hakim ni adalah seorang lulusan universiti. Jadi dekat sini kita dapat lihat cucu Kaduk ni adalah seorang yang pandai lah. Sebab dia adalah lulusan universiti. Okay. Kemudian masa belajar tu, dia ada meminta bantuan Azam. Azam ni adalah kawan dia. Kawan dia dalam lulusan bidang undang-undang. Okay, jadi dia kata kalau dia dah bekerja nanti, dia kata dia nak dapatkan kembali tanah arwah datuknya. Jadi bila mereka dah habis belajar, Azam ni Hakim telah memfailkan kes tuntutan tanah seluas 4 ekar tu. Okey, tanah hak milik keluarga Hakim. Jadi dia minta bantuan Azam lah, sebab Azam ni ada lulusan bidang undang-undang. Dalam hujah Azam tu, dia berjaya yakinkan mahkamah bahawa Kaduk menyerahkan ayam kepada Raja tanpa kerelaan hatinya. Sebab apa dia kata bukan kerelaan hatinya? Maksudnya bukanlah dia bagi saja ayam tu kat Raja. Okay, kita kena fikir balik. Ini kalau hujah Azam, dia kata kalau Raja minta sesuatu daripada kita, bolehkah kita tolak permintaan Raja? Jadi kat sini maksudnya Kaduk terpaksa bagi ayam tersebut kepada Raja, bukan atas kerelaannya. Itu hujah dia lah. Jadi hal ini menyebabkan kemenangan berpihak kepada Hakim. Kemudian setelah Hakim berjaya mendapat semula tanah Kaduk, jadi dia merancang untuk menternak ayam. Okay, sebab atuk dia pun dulu minat ayam, jadi dia merancang untuk menternak ayam sebabnya tanah tersebut ialah tanah pertanian. Jadi tak boleh buat rumah ke apa, dia kena buat contohnya pertanian atau penternakan lah. Jadi dia merancang untuk menternak ayam secara pertanian, kontrak dengan satu syarikat besar di cawangan di Malaysia. Nama syarikat tu Rangkaian Jasa Agriculture, tapi singkatannya Raja. Maksudnya kehidupan Hakim ni macam imbas kembali cerita datuk dia. Jadi dia
bekerjasama atau ambil kontrak dengan syarikat raja ni. Jadi hakim ni dia menternak ayam sebab apa? Sebab dia nak sahut seruan kerajaan yang banyak beri insentif kepada penternak, dapat bantuan kepada penternak. Kesungguhan tu terbukti apabila hakim telah membuat pinjaman melebihi RM200,000 untuk bina reban ayam, untuk semua peralatan membina reban ayam tersebut. Jadi walaupun hakim terpaksa meminda kertas kerjanya beberapa kali, tapi hasilnya dia pinjamannya diluluskan untuk membina reban ayam tertutup, dilengkapi dengan sistem penyaman udara serta peralatan memberi makanan secara semi automatik. Canggih lah, jadi sebab tu perlukan modal yang besar untuk membina reban ayam secara tertutup. Setelah kelulusan bank diperolehi, satu perjanjian kontrak antara hakim dengan syarikat raja telah termeterai. Okey, jadi projek peternakan ayam pun bermula. Apa projeknya? Antaranya hakim ni dia kena ambil bekalan makanan atau ubat melalui syarikat raja, walaupun harganya agak mahal lah. Jadi kat sini macam kita dapat lihat syarikat raja ni menindas peternak tadi, petani. Okey, konflik ni ataupun masalah ni mula timbul apabila setahun hakim menjadi penternak ayam. Okey, sahabat karib dia Azam telah pulang dari luar negara kerana berkursus dan terus berjumpa dengan hakim. Jadi hakim ni kat sini kan kita dapat lihat sebenarnya Azam ni seorang yang rajin menuntut ilmu sebab dia dah ada ijazah, tapi dia pergi ke luar negara untuk menambah ilmu pengetahuan. Okey, berbalik semula kepada hakim. Bila mereka bertemu semula dengan sahabat baik dia ni, jadi hakim pun menceritakanlah apakah masalah yang dialami sepanjang dia jadi penternak ayam. Okey, ada dua masalah yang dialami. Yang pertama, orang kampung merungut sebab jalan rosak disebabkan oleh lori yang digunakan oleh hakim untuk ke reban ayamnya. Yang kedua, hakim telah dibelenggu dengan hutang. Okey, jadi hakim tunjukkanlah penyata hasil jualan ayam dan reban yang bernilai RM80,000. Namun hanya RM13,000 sahaja yang diterima kerana selebihnya digunakan untuk membayar hutang kepada raja. Hasil jualan lah, maksudnya dia jual ayam dapat RM80,000, tapi yang dia terima kat tangan RM13,000. Jadi banyak kan duit tu yang selebih tu duit tu digunakan untuk membayar hutang kepada raja. Banyak hutang dia dengan syarikat raja sebab dia dah tanda tangan kontrak, dia kena ambil ubat ataupun makanan hanya daripada syarikat raja, walaupun syarikat raja tu mahal sebab dia dah sign kontrak. Sedangkan sebenarnya ada lagi syarikat lain yang menawarkan harga lebih rendah, tapi disebabkan oleh kontrak, jadi hakim tak boleh lah ambil bekalan daripada luar. Jadi jumlah wang yang diterima tu pula RM13,000 tu tadi, dia terpaksa bayar bil elektrik, bil air, hutang bank dan sebagainya. Jadi dia rasa macam menyesal sebab pilih ternakan kontrak yang dianggap dia situasi menang-menang, tetapi keadaan yang sebaliknya yang berlaku. Nampak menang-menang, tapi seperti hakim ni ditindas oleh syarikat raja. Jadi dia rasa diri dia dieksploitasi oleh syarikat raja melalui harga dedak dan ubat untuk ayam ternakannya sehingga hutangnya meningkat. Jadi hakim menganggap dirinya menerima nasib yang sama seperti datuknya yang tertipu oleh orang yang memiliki kuasa. Kalau dulu dikata raja menindas rakyat dengan menukar ayam, contoh atuknya tadi kan. Sebab raja ada kuasa, dia boleh tukar ayam dengan rakyat biasa. Rakyat biasa takkan tolak, kena ikut perintah raja. Tapi apa yang berlaku sekarang,
syarikat-syarikat besar menindas syarikat yang lebih kecil, seperti syarikat raja menindas hakim. Okey. Jadi kat sini tema tu ialah kesungguhan seorang anak muda menceburi bidang keusahawanan walaupun terpaksa menempuh pelbagai cabaran. Contohnya kat sini kita dapat lihat hakim tu berusaha nak buka nak menternak ayam. Dia terpaksa buat beberapa kertas kerja sehingga pinjamannya diluluskan. Dia terpaksa menuntut tanah hak milik datuknya dan dia terpaksa menanggung hutang dan rungutan orang kampung. Jadi kita nampaklah dia bersungguh-sungguh menceburi bidang keusahawanan ni walaupun banyak cabaran yang terpaksa dihadapi. Okey, yang ini boleh salin. Untuk sinopsis tak perlu sebab cikgu dah bagi modul sebelum PKP. Okay, antara persoalan ataupun isi-isi penting yang terdapat dalam cerpen Kadu Ayam dan Rajin ni ialah persoalan keberanian menuntut hak. Kita dapat lihat hakim diberani nak tuntut hak tanah datuknya. Okay, dia berani. Dia nak filekan kepada mahkamah untuk menuntut kembali tanah tersebut. Okay. Dan yang kedua, persoalan memahami selok-belok bidang keusahawanan. Okay, jadi kat sini kita dapat lihat hakim ni dia tahu jugalah selok-belok bagaimana nak menceburi bidang dalam peternakan ayam. Macam mula-mula kena buat kertas kerja, kemudian kena ada perancangan. Macam contoh hakim ni dia memilih peternakan kontrak, peternakan ayam secara kontrak melalui yang lebih canggih lah, ada sistem reban yang tertutup. Jadi dia tahu selok-belok dalam bidang keusahawanan. Okay, seterusnya persoalan ketaatan kepada pemerintah kita dapat lihat pada awal cerita. Kaduk ni seorang yang taat kepada pemerintah iaitu raja. Jadi dia menukarkan ayam miliknya dengan ayam raja atas permintaan raja tersebut. Okey, yang keempat, persoalan penindasan golongan yang berkuasa terhadap golongan yang lemah. Contohnya kita dapat lihat raja menindas rakyat, dan yang kedua, syarikat raja menindas penternak yang terpaksa mengikut kontrak yang telah meterai atau telah dijanjikan. Okey, seterusnya kita lihat watak dan perwatakan hakim. Okey, jadi kat sini hakim, cucu kepada Kaduk ni kita dapat lihat dia seorang yang berani memperjuangkan hak. Selain tu, dia seorang yang gigih menceburi bidang keusahawanan. Dia terpaksa buat banyak kertas kerja sehingga lulus dan banyaklah kita nampak usaha dia tadi tu. Okey, seterusnya seorang yang tabah menghadapi masalah. Ada banyak masalah yang dihadapi, antaranya masalah lori dia yang menyebabkan tanah di kampung tu rosak, menyebabkan orang kampung merungut, dan juga beban hutang yang terpaksa ditanggungnya. Jadi kat sini bila katakanlah soalan bertanyakan tentang perwatakan, kamu mesti ingat kata kunci seorang yang. Seorang yang mesti tulis dalam jawapan kamu bagi membuktikan itu ialah perwatakan. Okay, seterusnya Azam. Azam ni ialah kawan semasa hakim belajar dan dia mempunyai kelulusan dalam bidang undang-undang. Okay, yang pertama, perwatakan dia seorang yang suka membantu orang lain. Buktinya, selepas dia habis belajar dan dah bekerja dalam bidang perundangan, dia telah membantu hakim untuk memfailkan untuk menuntut tanah milik keluarga hakim. Yang kedua, dia seorang yang rajin menuntut ilmu. Okey, buktinya dia pergi ke luar negara untuk menambahkan ilmu pengetahuan walaupun dia dah ada ijazah dalam undang-undang. Okey, yang ketiga, dia seorang yang prihatin. Buktinya apabila pulang daripada luar negara, dia bertemu dengan hakim dan dia menjadi seorang pendengar yang baik, mendengar segala masalah yang dihadapi oleh sahabatnya hakim.
Seterusnya kita lihat watak Kaduk. Kaduk ni adalah seorang yang mentaati raja. Buktinya dia tukarkan ayamnya dengan ayam raja selepas diminta oleh raja. Dia tak boleh nak tolak lah. Dia tak berani nak tolak. Sebab tu raja kan. Yang kedua, dia seorang yang suka sambung ayam. Sambung ayam ni maksudnya macam judi lah. Lawankan ayam dengan ayam yang lain. Kemudian ada pertaruhan ganjaran ataupun wang ringgit. Sambung. Jadi kita dapat lihat dia ni juga seorang yang suka berjudi lah, iaitu dengan bersambung ayam. Okey, untuk watak raja pula, iaitu pemerintah ni ataupun syarikat raja ke, tapi kita lebih kepada raja pada zaman dahulu lah. Raja ni seorang yang suka mengambil kesempatan atas kelemahan orang lain. Dia tahu dia ada kuasa, aku raja. Jadi dia ada kuasa dan dia gunakan kesempatan tu untuk mengambil kesempatan kepada golongan yang lebih lemah, iaitu rakyat. Okay, jadi kat sini juga kita dapat lihat sebenarnya raja itu juga seorang yang suka berjudi sebab dia pun suka bersambung ayam. Sebab kita dapat lihat bila dia minta tukarkan ayamnya dengan ayam Kaduk dan kemudian mereka berlawan dan akhirnya ayamnya menang. Baiklah, seterusnya kita lihat pada nilai. Ini adalah sebahagian saja. Kamu boleh tambah lagi nilai yang terdapat dalam cerpen ini. Antaranya ialah keberanian kita dapat lihat pada watak hakim. Dia berani untuk menuntut kembali tanah milik keluarganya. Yang kedua, nilai bantu-membantu kita dapat lihat pada watak Azam. Dia membantu rakannya untuk menuntut kembali tanah dan tanah milik keluarga hakim. Seterusnya, nilai kesungguhan atau kegigihan. Okay, kita dapat lihat bagaimana gigihnya hakim dalam perjalanannya untuk menjadi penternak ayam. Daripada dia buat kertas kerja sehinggalah dia membina reban sehingga dia dapat bukalah dapat membuka penternakan ayamnya. Dan kalau nak tambah, kamu boleh tulis nilai ketabahan. Contohnya kita dapat lihat betapa tabahnya hakim yang terpaksa menghadapi pelbagai cabaran ketika menjadi penternak ayam. Daripada nilai tadi, sebenarnya kita dah boleh buat pengajaran. Kita tambahkan kata kunci kita hendaklah. Yang pertama, kita hendaklah menuntut hak kita yang dirampas oleh orang lain. Seterusnya, kita hendaklah gigih berusaha dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Contoh tadi kita boleh ambil sama daripada nilai tadi. Kita hendaklah berani menceburi bidang perniagaan. Kita sahut seruan kerajaan untuk menceburi dalam bidang perniagaan. Seterusnya, kita hendaklah menolong golongan yang memerlukan bantuan. Contohnya Azam membantu hakim. Dan yang kelima, kita janganlah mengambil kesempatan terhadap golongan yang lemah. Contohnya raja yang menindas rakyat ataupun syarikat raja yang menindas penternak kecil. Baiklah, untuk latihan pengukuhan, salin soalan ni dan tulis jawapan lengkap dalam buku Komsas. Ingat, jangan buat point. Jangan buat point, mesti buat ayat lengkap. Kamu boleh rujuk muka surat 46. Kamu rujuk petikan muka surat 46 saja. Satu muka surat saja untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan. Soalan pertama, pada pendapat anda, mengapakah kita perlu menamakan anak dengan nama yang baik? Itu kita dapat lihat dalam muka surat 46. Kaduk menamakan anaknya Hasan atas nasihat Ustaz, iaitu maksudnya yang baik. Kemudian Hasan menamakan Hakim dengan nama yang selaras dengan ajaran Islam, iaitu yang bererti bijaksana. Jadi kat sini soalan ni bertanyakan tentang pendapat kamu, mengapa kita kena menamakan anak kita dengan nama yang baik. Kat situ markahnya 3, jadi kamu bagi 3 alasannya dalam ayat yang lengkap. Seterusnya yang kedua, nyatakan satu pengajaran yang terdapat dalam petikan muka surat 46 ni. Kamu baca semuanya dan cari satu pengajaran yang terdapat dalam muka surat 46. Kemudian satu lagi pengajaran daripada keseluruhan cerpen tersebut. Satu pengajaran mesti berdasarkan muka surat 46, satu lagi
daripada keseluruhan. Soalan yang ketiga, apakah tindakan yang dilakukan oleh hakim untuk menuntut kembali tanah keluarganya berdasarkan petikan muka surat 46. Jadi kat sini, apa tindakan, apa yang hakim lakukan untuk menuntut semula tanah keluarganya? Jawapan ada dalam muka surat 46. Okey. Jadi itu saja 3 soalan pemahaman. Jawapan mestilah lengkap dan ditulis dalam buku Komsas. Baiklah, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan jumpa semula pada PDBR seterusnya. Okey, jadi cikgu, kalau ada sebarang masalah, cikgu mengalu-alukan kamu untuk bertanya dan bertanya tentang bahagian mana yang tak faham, dan cikgu harap kamu dapat selesaikan tugasan pada hari ini. Ingat, sinopsis tak perlu salin sebab cikgu dah bagi modul sebelum PKP, hanya salin aspek-aspek konsep yang lain dan juga jawab soalan pemahaman. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih.